Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang dihormati seluruh jamaah kuasa masjid, muslimin dan juga muslimat, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita sama-sama mengimarahkan masjid pada malam ini, dan juga sementara menunggu kedatangan salat Isya. Alangkah baiknya kalau kita duduk sekejap, lebih kurang 40 minit bersama-sama mentelaah dan mendalami tafaqquh fid din, mendalami sebahagian dari ilmu agama kita. Apatah lagi pula yang kita bincangkan ini ialah yang berkaitan dengan diri kita, iaitu yang berkaitan dengan dosa daripada kitab atau buku Tuhan Maha Pengampun, berita gembira untuk orang berdosa. Apa berita gembira untuk orang berdosa? Pelik kan? Orang berdosa pun ada berita gembira juga kan? Ya. Apa berita gembiranya? Allah Maha Pengampun. Kalau orang tu berdosa, mesti dia muram, dia sugul, peras hidupnya. Yang kecewa, putus asa, ada masalah, serabut serabai muka dia. Dia kata apa? Saya berdosa. Saya berdosa. Maka berilah berita gembira kepadanya, Allah Maha Pengampun. Habis. Seperti mana yang berlaku pada seorang laki-laki di kalangan Bani Israel yang sudah membunuh 99 orang. Dia dah bunuh 99 orang. Tapi disebabkan dia ni manusia, fitrahnya mencari kebenaran. Dia rasa tak betul dia bunuh orang ni. Padahal 99 orang dia bunuh. Bukan seorang. Bukan 9 orang. 99 orang dah bunuh. Tapi masih lagi rasa berdosa. Salah ni. Lalu dia bertanya kepada orang ramai, ada tak sesiapa di kalangan kamu yang boleh aku rujuk, orang yang baik? Ada. Maka orang ramai tunjuk pada seorang Pak Lebay. Pak Lebay ni kita fahamlah. Pak Lebay ni orang yang kuat ibadat, abid. Abid ni kuat ibadat, kita sebut Pak Lebay. Maka dia pun jumpalah Pak Lebay itu. Dia menceritakan kisah silam dia dah bunuh 99 orang dah. Berdosa besar, kecil. Lalu ada tak peluang untuk aku bertaubat, jadi orang baik? Maka jawab Pak Lebay tadi, no way. Tak ada peluang dah, tak ada peluang dah, jahat sungguh. 99 orang dah bunuh. Bukan seorang, 99 orang dah bunuh. Apa kejadahnya kau nak bertaubat? Tak ada. Akhirnya dengan Pak Lebay tu dia bunuh. Cukupkan genap 100 orang. 100 orang dah bunuh. Lalu dia rasa bersalah lagi. Walaupun dia pembunuh bersiri, rasa bersalah juga. Keluar cari orang ramai. Ada tak di kalangan kamu orang-orang yang baik yang punya kurujuk? Kali ini tak silap orang. Orang tunjuk pada seorang yang alim. Alim tentang Allah, alim tentang makhluk, alim tentang agama. Dia jumpa orang alim tu, dia kata, saya dah bunuh 100 orang dah. Ada tak peluang untuk saya bertaubat? Boleh bersih tak dosa saya ni? Maka kata orang alim tu, kalau kamu datang kepada Allah dengan dosa kamu penuh antara langit dengan bumi, nescaya Allah Maha mengampunkan dosa kamu. Berita gembira bagi dia, dia seronok. Lalu dia kata, macam mana aku nak jadi orang baik ni? Taubat dah, nak jadi orang baik. Nak mendalami ilmu agama masa muda kan bunuh orang. Sekarang dah pencing, dah tua dah. Nak jadi orang baik macam mana? Ginilah kata orang alim tu. Kamu berhijrah ke kampung sebelah sana. Di situ ramai orang baik. Ramai tok guru dah. Ramai pondok madrasah di situ. Dia belajar. Dan dia pun ikut. Sebab fitrahnya nak jadi orang baik. Dia dah bertobat dah. Tapi sampai tengah jalan. Sampai ajalnya. Mautnya. Sampai mautnya. Dia mati. Bila dia mati, apa yang berlaku? Malaikat rahmat yang bertugas mengambil ruh orang mukmin dengan malaikat azab
yang bertugas mengambil ruh orang-orang jahat bertelagah. Kata malaikat rahmat, dia dah bertobat dah. Kata malaikat azab, dia dah bunuh 99 orang dan satu hapuk pun kebajikan dia tak pernah buat. Apa dia buat? Aku layak ambil roh dia. Aku layak, kata malaikat rahmat. Malaikat azab kata, aku yang sepatutnya ambil roh dia. Allah pun perintahkan bumi. Sebab orang tu mati tengah-tengah jalan, tengah-tengah. Kalau sukat tu tengah-tengah betul, antara negeri ditinggalkan dengan negeri yang berhijrah. Kampung ditinggalkan dengan kampung nak berhijrah. Sukat betul-betul tengah-tengah. Maka kata Allah, wahai bumi yang baik, yang nak berhijrah tu yang baik, dekatkan kamu. Wahai bumi ditinggalkan, jarakkan kamu, jauhkan sikit. Allah perintahkan pun, bumi pun menjarak, ini mendekat. Maka Allah Ta'ala hantar satu malaikat. Malaikat tadi menjadi pengadil, referee, untuk menghakimi, membuat keputusan antara dua malaikat itu, malaikat rahmat dan malaikat azab yang bertelagah. Lalu kata malaikat ni, ginilah, kita suka. Orang ini dia dekat dengan negeri, kampung yang baik, dia hendak hijrah, ataupun dia dekat dengan kampung yang dulunya dia bunuh orang. Kalau dia dekat dengan kampung yang baik dan berhijrah ni, malaikat rahmat dia. Kalau dia dekat dengan kampung yang dia banyak bunuh orang ni, malaikat azab dia. Maka dia suka, memang Allah Ta'ala kata dah, wahai bumi yang baik dekatkan kamu, wahai bumi yang tak baik jauhkan kamu. Tengok dekat dengan bumi yang baik, yang tempat dia nak berhijrah, maka dapatkan malaikat rahmat. Bukankah itu berita gembira untuk orang yang berdosa? Apa berita gembiranya? Bukan syurga. Allah Maha Pengampun dulu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Semai tu, titik tu, benih tu, semai dulu. Biar dia rasa ada harapan. Ada harapan untuk hidup, ada harapan untuk jadi orang baik, ada harapan untuk beramal ibadah lagi, dan ada harapan untuk masuk syurga. Dan tebus balik tu, bunuh 91 orang. Bukan senang, bukan mudah. Lepas tu kita membicarakan buku ini, iaitu berita gembira untuk orang yang berdosa, iaitu Allah Maha Pengampun. Kita bukan muka surat apa ya? Bab yang ketiga kan, muka surat 87 kan? Betul. Ikut buku saya lah. Betul kan? 87. 84. 84. Dia mencantik bagus. Adapun kita cerita, dosa ni dia menghapuskan nikmat. Kita dah bincang dulu, dosa menghapuskan nikmat dan mengundang azab. Adapun kenikmatan dunia itu bukan hanya berupa mata benda saja. Itu benda boleh nampak. Nikmat dunia itu bukan kereta saja, bukan rumah saja, bukan pitih saja, bukan duit saja, bukan. Nikmat dunia itu, tapi lebih daripada itu nikmat hati. Maka satu persoalan, adakah kita masih ada nikmat yang melebihi nikmat hati, atau azab yang melebihi azab hati, sempit dada, duka cita? Mana kita rasa duit banyak tapi rasa sempit dada, duit banyak tapi rasa macam duka cita, sedih, hati tak ada nikmat. Tengok orang miskin gembira, gelak ketawa dengan keluarga, kita rasa cemburu kadang-kadang. Duit banyak tapi hati nikmat betul. Ya, orang kaya kadang-kadang muka pun muka muncul je. Orang kaya muka masam je. Senyum juga bayang. Tengok orang kaya, setengah orang kaya lah. Tengok orang kaya muka tarik je. Tapi tengok orang susah miskin senyum je. Saya alhamdulillah, dia kata, tengok kan bersamamu kan, dia wartawan interview, saya alhamdulillah lah, walaupun sakit boleh lagi lah ke dapur masak untuk anak-anak. Kita walaupun dia sakit, dia masih lagi senyum, masak untuk anak. Apa yang ada kami makan, senyum dia. Apa yang ada kami makan, kadang-kadang kami makan nasi, apa yang ada ikan kering, telur masin. Dan anak-anak saya tidaklah mengomel sangat. Anak saya tidaklah mengharapkan apa-apa, sebab mereka faham keluarga kami ni susah. Tapi dia senyum cakap. Sampai orang kaya, keluar taring lah. Setengah, tak semua. Ada juga orang kaya senyum.
Maknanya dia ada nikmat hati. Nikmat harta benda pun ada, nikmat hati pun ada. Di sebahagiannya nikmat harta benda ada, tapi hati terasa azab. Kenapa? Sebab berpaling daripada Allah, bergantung selain daripada Allah. Kadang-kadang fikir juga tuan-tuan. Hidupnya, duitnya dia bergantung pada saham, bergantung pelaburan. Allah saham merudum. Oh gitu. Pelaburan kita tak menjadi. Mana Allah ni? Lupa dah Allah. Rupanya Allah yang bagi rezeki, bukan saham pelaburan tu. Allah yang bagi rezeki. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah, jika kita ni sebagai seorang hamba bergantung kepada selain Allah, kita akan diazab dengan azab yang paling buruk di dunia ini. Sebanyak 3 kali azab. Pertama, azab dunia, iaitu sukanya seseorang hamba memperolehi sesuatu. Susahnya. Nak dapat tu susah. Kadang-kadang kita nak dapat satu hajat kita susah. Azabnya, ya Allah. Ada kawan saya nak cari bini, azabnya. Tak jumpa sampai sudah, tak jumpa, cari isteri je. Dia nak, orang tu tak nak pula. Orang tu nak, dia pula tak nak. Tak ikut cita rasa dia, tak nak tu. Dia nak pula cita rasa, tapi orang tu tak nak dia pula. Oh, seksa ustaz. Duit banyak. Terpelajar. Oh, pandai. Tapi rasa seksa hidupnya. Tidak dapat memperolehi sesuatu yang dia kendaki di dunia. Dan azab kedua, sekiranya dia telah memperolehinya, dia akan ditimpa azab juga dengan rasa was-was. Haknya dirampas oleh orang lain. Bimbang, was-was tu bimbang, khawatir. Tak tenang juga. Dia dapat segala dia nak. Rumah, banglo. Macam masjid rumah ni. Rumah dia macam masjid. Oh, besarnya rumah dia, ada kolam renang. Kolam pula ada kolam besar, ada kolam kecil, ada kolam bulat, ada kolam persegi. Siap dengan penerjun lagi. Rumah dia, besar. Besar. Tapi kadang-kadang tak bahagia juga. Tak bahagia, kenapa tak bahagia? Bimbang, takut ada pencuri masuk, takut ada perompak masuk. Rasa azab seksa juga. Tidur tak ada bunyi ting, tidur dah. Sutu buka CCTV. Mana bunyi mana? Orang berada, orang ada duit, bimbang, hidupnya tak tenang. Allahu Akbar. Pasang pula guard. Orang kata bukan pasang, kita upah guard pula jaga rumah. Kadang-kadang guard pun tak percaya. Ya betul guard ni. Bimbang, was-was, curiga. Hidupnya sentiasa adalah curiga, was-was, bimbang, khawatir, cuak lagi bahasa. Ada isteri cantik pun tak tenang juga. Dia fikir orang tu sekodeng, orang tu mengorak, orang tu nak apa. Tak tenang juga. Tadi tak tenang, tak dapat. Ini dah dapat, tak tenang juga. Azab. Dapat suami handsome pun fikir juga, suami aku tak balik lagi, dah pukul 8-10 minit dah ni. Dia gimana, makan dengan siapa, di mana dia makan, dia buat apa. Okey, tak tenang juga. Dah dapat dah, tak tenang. Ketika masalah duniawi yang telah diperolehinya dirampas oleh orang lain, dia pun terkena azab. Itulah azab yang ketiga. Jadi dia kena rompak sungguh. Mula-mula tak ada harta, tak ada harta, azab juga. Dah dapat harta, bimbang pula. Orang rompak, orang curi, bimbang. Dah 2 azab dah. Pertama azab tadi tak dapat. Dah dapat, orang lain dapat, rasa pula hati bimbang. Tiba-tiba berlaku sungguh rompak. Kawan saya banglo dekat mana, kat sini jugalah, saya tak sebut nama tempat. Dia cerita kat saya, ustaz, saya dah pergi tanah lot, saya dah buat banglo. Tak datang rumah saya. Walaupun cerita lah rumah dia cantik apa semua kan, saya tak nak pergi lagi. Akhirnya saya pergi juga sebab dia jemput makan-makan naik rumah baru. Dia tengoklah ni tanah dah, belakangnya bukit. Saya tak sebut nama, mungkin tuan-tuan boleh nampak bukit belakang dia ada bukit. Buat bukit tu macam hutan lah, semua sama lah. Banglo tu tanah lot.
Jadi ada tanah orang lain berlukar, tak ada orang beli lagi, hak ni dia beli. Jadi bukan semua banglo tak ada macam tu. Jadi ada tanah orang dah beli, yang tinggal, ada yang beli, tengah buat, dia dah siap dah. Dan dia ke dalam sikit. Baru cerita lah. Yalah, gembira dapat rumah, gembira. Apa yang berlaku? Satu malam dia telah dirompak. Pisau kat sini. Tak leh. Tunjukkan di mana duit, tunjukkan di mana barang kemas. Bayangkan pisau tadi serembuh. Jadi sak. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang kata. Habis. Dia pun bagilah duit, bagilah barang kemas. Wujud tak diapa-apakan. Tuan-tuan. Azabmu. Sebelum dapat harta, rasa azab. Bila kau dapat tengok orang pakai kereta mewah, bila aku nak pakai. Tengok orang beli rumah banglo, bila aku nak beli. Seksa. Okey, dah dapat pula. Bimbang pula. Okay, kawan saya, dia beli kereta Bentley tu, Bentley. Berapa harga dia? 30,000. 300,000 ke atas. 1 juta pun ada Bentley yang terbaru, yang SUV. 1 juta. Tak bayarkan. Dia dapat, dia beli-beli, dia nak, dia ada duit. Dia kata apa? Saya katakan lagi Kuala Lumpur, naik apa? Dia katakan lagi Kuala Lumpur, saya bawa kereta kecil-kecil kan. Kenapa tak buat Bentley? Buatlah Bentley. Bimbang tak? Parking kat tu orang calak. Parking kat ni orang calak. Kereta Bentley besar, SUV tu. Nanti orang buka pintu kereta orang lain buka itu, kena kereta dia. Ni pula calak. So dia tak bawa. Bimbang. Azab juga. Jadi kawan saya ni akhirnya pisau kat sini, serahkan segala-galanya. Asalnya seronok dapat rumah banglo, akhirnya jual. Bukan nak cerita rumah banglo tak elok. Tak, nak ceritanya ada masa berlaku kes yang benar macam ni. Seksa juga. Seksa. Lepas tu kawan saya akhirnya kat Bandar Baru Bangi, dia ada rumah banglo, dia duduk rumah teres. Sebelah rumah saya. Tapi dia on the lot. Besar sikit lah, tanah. On the lot. Saya kata, Datuk, kenapa Datuk pindah duduk rumah teres? Datuk duduk banglo lah. Saya suka rumah teres, berjiran masyarakat, orang boleh tahu. Timbang. Jadi tuan-tuan kena mati Allah. Tapi ni kalau hak gated okey lah. Rumah banglo dia gated, maknanya ada guard yang jaga, ada palang gate nak masuk, pagar, security, CCTV setiap jalan, okey lah. Yang ni kampung. Banglo tanah lot tu. Mana ada security guard, mana ada gate gated, tak ada. Pisau kat sini. Akhirnya jual. Duduk rumah ramai-ramai lagi senang dia. Orang 40 susah nak masuk. Itulah azab yang ketiga. Sementara azab yang lain itu azab di alam kubur. Atas dunia ada 3 azab dah. Cerita hati, azab hati. Yang seterusnya ialah azab kubur. Itu azab yang disertai sakitnya kematian. Bermula dengan sakitnya mati. Mati itu sakit ke? Ya. Mati itu sakit, panggil sakaratul maut. Nabi sendiri pun merasai juga sakitnya mati. Itu pun telah ditarik roh Nabi dengan lemah lembut oleh malaikat maut. Paling lemah lembut lah malaikat maut cabut nyawa Rasulullah SAW. Inna lil mauti sakarat, kata Nabi. Mati ni ada sakit dia. Lepas itu disebut dalam kitab-kitab tentang mati ni macam ditikam dengan 70 kali tikaman pedang. 70 kali tikaman pedang. Bayangkan. Sakitnya mati. Ada setengah riwayat menyebut sakit mati ni macam disiat kulit hidup-hidup. Macam mana? Sakit. Sakit tu dirasai. Walaupun lama dah meninggal, masih dirasai sakit. Pedih. Cuma kadang tuan-tuan tengok orang yang syahid kan, dia senyum. Orang syahid dah
Orang syahid tengok orang syahid kan, orang Palestin syahid senyum dia, maknanya dia gembira sebab diceritakan bahawa orang syahid ni tuan-tuan, dia berpindah alam dia. Dalam alam dunia masuk syurga begitu. So, dia senyum. Dia mati dia senyum sebab dia berpindah alam masuk syurga. Okey. Dan pedihnya akibat terluputnya nikmat besar. Selain itu disertai juga dengan sakit akibat terhijab daripada Allah. Ini sakit, siksa, azab dalam kubur. Alam kubur ni tuan-tuan, alam yang dipanggil alam barzakh. Alam kubur tu kubur lah, 6 kali 3 kaki. Alamnya alam barzakh. Dia boleh jadi luas, boleh jadi sempit kubur tu. Macam tuan-tuan tidur dalam bilik tidur lah. Bilik tidur kita tak sama mana. Tapi tuan-tuan berada di alam mimpi. Jasad atas katil. Roh mana? Roh dah masuk alam mimpi. Jauh dia pergi. Padahal bilik tu kecil je. Sama juga dengan alam barzakh. Alam barzakh ni, tuan-tuan, dia luas. Dia boleh berlaku macam-macam alam barzakh. Ular datang. Kalajengking datang. Kubur kepanasan. Macam bisula dibakar, dipanggang dalam kubur. Macam ayam golek. Ya, dia punya besi tu nak panggang tu masuk dalam lubang tubuh sampai ke mulut. Kemudian dipusing. Bawahnya api dalam kubur. Macam itulah dibakar. Siksa dalam kubur, azab kubur. Main-main azab kubur. Sebab itu Nabi SAW suruh kita berlindung dengan Allah daripada azab kubur. Ada 2 hadis yang Nabi baca 2 doa. Pertama dalam Makthurat disebut doa tu, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. La ilaha illa anta. Baca 3 kali setiap pagi setiap petang. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada kekufuran dan kefakiran. Dan aku berlindung denganmu daripada azab kubur. Tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Tu, doa tu baca tu. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, azab kubur. Satu lagi yang tuan-tuan baca sebelum bagi salam. Lepas habis tahiyat akhir, sebelum bagi salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung dengan Engkau, ya Allah, daripada azab neraka jahannam. Wa a'udzubika min azabil qabri. Dan aku berlindung dengan Engkau, ya Allah, daripada azab kubur. Nabi baca. Sebab Nabi tahu siksa azab kubur nak lari ke mana? Nak lari ke mana? Azab kubur. Tak lari dalam kubur tu. Berlindung dengan Allah dari siksa kubur. Kubur tak mengenal siapa. Kita dah bincang dulu kubur ni. Masuk je orang, dia menyempit. Tugas utama dia, masuk je mayat, kampus, orang tak balik lagi, dia menyempit dah. Dia menyempit tu pelan-pelan dia menyempit. Tulang rusuk berselisih. Bayangkan tulang rusuk berselisih ni. Ranak kita tuan-tuan, hancur. Berselisih. Kecuali kalau kita berdoa awal-awal lah sebelum mati, banyak doa. Jauhkan dari azab kubur, jauhkan azab kubur, ya Allah. Dengan izin Allah Ta'ala, kau dah minta dengan aku masih hidup kan, jauhi dari azab kubur. Okey, kubur lapangkan. Balah kubur dengan kata Allah, dia lapang balik. Fitrahnya dia merapat. Kecuali arahan Allah, kubur lapangkan, lapang balik. Sejauh mana-mana. Tunggu signal dari Allah Ta'ala saja. Sebab itu banyak berdoa tentang azab kubur ni, banyak berdoa minta jauh, minta lindung dengan Allah dari azab kubur. Setiap pagi petang, itu lepas subuh, lepas maghrib. Yang Nabi dah ajar doa tu, baca doa tu 3 kali. Pagi 3 kali, lepas subuh 3 kali, lepas maghrib. Kepiluan dan kesedihan hatinya sentiasa berpanjangan seperti terus menerusnya ulat dan cacing makan tubuhnya yang membujur kaku. Ya. Tak saya tengok lah. Kita ke bumi seminggu tengok apa berlaku dalam kubur. Orek balik, ulat. Kan bukan kata ke bumi tu kan. Tengok mayat lah. Mayat yang telah dibunuh, kemudian dicampak dalam hutan, dalam semak samun. Seminggu kemudian baru jumpa, ataupun 4 hari kemudian baru jumpa lagi. Bulat.
Ada seorang pakcik tua tu, atuk lah, duduk seorang-seorang kat rumah. Jadi orang tengok tak keluar rumah, pintu tutup apa semua kan. Orang cuak juga. Biasa pakcik tu tua dia rumah. Esoknya sama juga. Lusa pun sama juga. Mudah orang bau busuk. Orang telefon polis. Bau busuk. Polis pun datang tengok, mayat dah berulat. Nampak ulat tu jatuh. Jatuh bawah lantai. Tak kisahlah. Atas dunia ke, dalam kubur, memang tempat ulat. Ana baitud dud. Kubur tu bercakap, ana baitud dud. Aku rumah ulat. Rumah ulat. Kata kubur. Dia ingatkan kita balik. Aku ni rumah ulat. Jangan main-main. Kau duduk melawar sangat. Ingat. Habis badan kau dimakan ulat nanti. Maka samakah hal tersebut dengan hamba Allah yang hatinya syarat dengan rasa tenang dan tenang kerana rindu pada Tuhannya dan tenteram dengan zikir padanya? Tentu tak sama. Kalau ada amalan kita yang kita rasa kita rapat dengan Allah, teruskan amalan tersebut. Baca Quran ke, berzikir ke, istighfar ke, selawat ke, sembahyang sunat ke, iktikaf ke, majlis ilmu ke, biarlah, teruskan istiqamah. Dalam kubur kita akan rasa tenang dan senang sekali. Okey, masuk ke topik seterusnya, amalan-amalan penghapus dosa dan pembenteng kejahatan. Mukadimah ya, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya amalan yang mula-mula sekali disab pada seseorang hamba ialah solatnya. Mula-mula sekali disab dari segi amalnya. Ingat, amal solat. Kalau hubungan dengan manusia, darah. Itu pembunuhan. Ada tak? Tengok dulu. Darah. Kalau amalan, solat dulu akan dihisab. Jika solatnya baik, maka dia pasti beruntung dan berjaya. Kalau solatnya bagus. Lepas tu Nabi sebut, solat itu tiang agama. Tak semayang, runtuh agama. Sebab mula-mula sekali hisab, solat dulu. Hisab tu dikira. Zuhur cukup tak? Asar cukup tak? Maghrib cukup tak? Isyak cukup tak? Subuh cukup tak? Kira. Okey, tak berapa sempurna subuhnya, ada tak solat sunat? Tampung. Zuhur tak berapa sempurna, ada tak solat sunat? Tampung. Solat sunat tak ada? Bocor. Solat tu solat cacat. Solat yang cacat, tak sempurna. Solat sunat tak ada juga? Tak ada. Sudah. Betul Nabi sebut, jika solatnya baik, maka dia beruntung dan berjaya. Jika solatnya rosak, dia akan gagal dan rugi. Banyak rosak solat. Pertama, rosak solat sebab tak belajar ilmu tentang solat. Dan saya lebih fokus pada mazhab Syafi'i lah, supaya tidak bercelaru dan terkeliru. Kita mazhab Syafi'i pun tak habis khatam lagi sembahyang. Jangan belajar mazhab lain. Mazhab Syafi'i sendiri pun tak habis lagi. Hara lagi tuan-tuan. Begitu juga yang kedua ialah bukan sekadar rukun fi'li, rukun qauli pun sama juga, terutamanya Fatihah. Fatihah. Kena baca betul-betul. Itulah tiang kepada rukun qauli. Niat tu memang kompol lah, boleh, tak masalah, semua orang niat bagus. Tapi kadang-kadang dari segi rukun fi'li, fail. Rukun qauli pun fail juga. Kalau didapati solat fardunya ada kekurangan, Allah akan berfirman, lihatlah wahai para malaikat, adakah hamba-Ku ini ada melakukan solat sunat? Betul, solat sunat, jangan tinggal. Bukan wajib, sunat je. Tapi itu kalau saya tak buat, tak apa, tak sunat je. Kalau saya buat dapat pahala, saya tak buat, tak berdosa pun. Ya, memang tak berdosa. Tapi ada kau rasa solat fardu kau sempurna? Okey, berapa markah nak bagi solat fardu kau buat ni? Untuk tanya diri sendirilah. Maghrib berapa peratus? Berapa persen nak bagi markah? 60. 60. Solat sunat tu dia akan menampung 40 lagi tu. Boleh sempurna. Action kita tak buat tak berdosa, tak buat tak berdosa. Sunat tu menampung yang fardu. Haji ada masalah, umrah tu tolong tampung. Zakat ada masalah, sedekah tolong tampung.
Action sunat je, sunat je. Oh, kita macam tu, sunat je, sunat je. Lepas tu orang semayang terawih minggu pertama je. Sunat je. Masuk minggu kedua, balik asal. Dekat Ramadan, lagi lah. Agak keimanan bilan itu siap. Cuma di kampung dah. Husnuzah balik kampung lah. Allahu Akbar. Okay. Lalu salat sunat itu akan menyempurnakan kekurangan pada salat fardunya, kata Nabi. Kemudian segala amalannya akan dikira berdasarkan sedemikian. Lepas solat apa lagi? Hitung. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita ni ada 9 minit lagi. Hidup kita ni setiap hari kita tidak akan terlepas daripada melakukan maksiat dan dosa. Sama ada dosa besar ataupun dosa kecil. Anak siapa tu? Anak susu ke apa? Sama ada dosa kita buat sengaja ataupun tak sengaja. Sama ada dosa itu dosa zahir maupun dosa batin. Dosa hati lah. Dosa juga kan? Ya. Dosa hati. Kita suuzon, buruk sangka dengan orang, dosa hati. Dengki dengan orang, dosa hati. Riak itu dosa hati. Ujub dosa hati. Takabur, sombong, dosa hati. Sebab semua kat hati. Baru kita faham ada dosa hati, dosa batin namanya. Dosa zahir, sepak orang, siku orang, mulut mengatakan orang, itu dosa zahir. Serta lain-lain dosa. Kita tak terlepas. Setiap hari mesti buat. Mesti buat. Jangan sengaja buat kalau boleh. Ada juga kadang-kadang sengaja tu cepat-cepatlah istighfar kepada Allah. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih sekurang-kurangnya. Sebab kita orang awam, kita bukan rasul, bukan nabi yang maksum. Orang awam macam kita adik-adik memang tidak terlepas daripada melakukan dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa hati. Kecil atau besar, sedar atau tak sedar. Lepas tu Nabi sebut, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap anak Adam pasti buat dosa. Pasti buat dosa. Kalau siapa kata aku tak buat dosa lah, ujub namanya, bangga diri. Sedangkan kadang-kadang tengah buat solat pun buat dosa juga. Istighfar pun dosa juga. Tengah baca Quran pun dosa juga. Apa dosa baca Quran? Riya. Mula-mula macam pelahnya. Fala tuzakku anfusakum. Ini orang datang lalu. Huwa a'lamu biman ittaqa. Wa'roh. Tengah baca Quran tu buat dosa juga. Ya, dosa. Duduk saja etika masjid. Sengguh. Orang pun datang bunyi saya di door, orang datang masuk. Cepat ambil tasbih. Subhanallah. Tengah berzikir pun dosa dia. Masya-Allah. Lepas tu jangan kita rasa kita ni terlebay kan. Tak buat dosa dah. Lebay ada dosa lebay dia. Oh hirup pikuk kat luar ada dosa mereka orang juga. Semua buat dosa. Pasti buat dosa kata Nabi. Dan sebaik-baik orang yang berdosa ialah orang yang segera bertobat kepada Allah. Dah tak buat dosa dah mengumpat orang, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Tengok orang-orang, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Tadi tengking suara kat isteri sikit, astagfirullahalazim. Sepak anak. Sepak anak tak bagus sebenarnya. Tarik telinga okey lah. Jangan sepak bahagian muka. Tak boleh. Kita pukul muka tak boleh, haram. Sama ada orang ataupun binatang. Tarik telinga okey. Yang ni degil ni, urus semayang tak semayang, boleh tarik telinga. Watan boleh. Tapi sepak, lepas sepak tu terasa salah sebab Nabi larang. Bahagian muka, astagfirullah. Segera bertaubat. Mungkin tadi kita lupa. Ada kawan saya, dia tengah berzikir. Tengah semayang ke berzikir gitulah dalam rumah dia.
Kemudian mak dia panggil anak dia. Contohnya Along, tak jawab. Tapi Along tu ada. Dia tahu. Tadi pun jumpa Along kat rumah. Dalam rumah. Along, mak dia panggil. Tak jawab. Along, tak jawab. Seorang bapa dan juga suami ni rasa geram. Mak kau panggil kau tak jawab. Bukan kau kat luar rumah, bukan dalam rumah. Habis sembahyang, dia keluar, tengok betul anak dia ada kat situ je. Tak jawab. Dia tampar pintu. Dia tampar muka. Ini cerita kat saya ni. Bapak cerita kat saya. Saya tampar muka anak dia Ustaz. Sebab dia tak jawab panggilan mak. Kau tak jawab panggilan mak kau, tu siapa tu mak kau tu? Tampar, hengok mulut. Kesan bapak tampar tu sebab dia buat kerana Allah. Geram lah. Geram pun kejerak. Tapi dia buat kat mak tu. Mak, anak patutnya jangan begitu. Jawab je. Hengok mulut tu. Ustaz, saya terkejut Ustaz. Anak saya tu hengok mulut. Tak ada macam biasa lah. Macam ni kan. Dia hengok mulut. Tampar. Saya dah gelabah Ustaz. Dah panik lah. Macam mana buat. Akhirnya saya buat keputusan. Saya ambil air. Dan gelas. Saya baca Fatihah, baca doa, selawat, masuk, ambil air, celuk tangan saya, tampal itu tu, sapu kat muka dia. Boleh itu balik. Normal balik. Allahu Akbar. Cepat-cepat saya istighfar, takut. Dia main. Tangan ayah, tangan mak, jangan sepak mata sesuka hati, jangan main. Hengok mulut anak. Tapi Tuhan bagi. Sebab mak tu, dah tak jawab dengan mak, bapak dah sepak, memang hengok. Mujur hengok atas dunia. Kalau hengok akhirat. Boleh betul lah. Hengok atas dunia boleh betul lagi. Tangan bapak yang sepak tu, celuk air, sapu. Dia boleh. Allahu Akbar. Itu kesalahan. Cepat-cepat istighfar. Tidak seseorang mukmin itu tentu terkena dosa yang datang pada satu ketika ataupun sesudah satu ketika nanti. Ada masa-masa tertentu kita datang. Datang buruk sangka dengan orang, minta juga datang. Action itu hati kita kan. Kadang kita kadang menumpas kaki mengumpat orang. Bahkan Nabi SAW sendiri sering serasa bersalah. Nabi kata memang juga pun rasa bersalah. Tapi bukan sebab kerana berdosa. Nabi tak buat dosa. Kerana i'tikad ahli sunnah wal jamaah, kita wajib beriktikad bahawa Nabi dan Rasul maksum. Tak buat salah, tak buat dosa. Tapi Nabi sendiri rasa juga sebagai seorang yang bersifat kehambaan, rasa juga bersalah. Nabi tak pernah rasa dirinya suci, bersih. Rasa bersalah tu ada. Lepas tu dalam Quran sebut apa? Ni jangan kita rasa suci. Jangan. Dengan sebab kopiah kita, serban kita, jubah kita, buat tasbih kita, janggut kita ke, sebab kitab kita ke, jangan kita rasa suci. Dengan sebab ilmu banyak, PhD kita, pelajar sampai ke Ummul Qura ke Al-Azhar ke Jordan ke, jangan rasa suci. Ya. Abu Jahal duduk kat Mekah berapa lama? Abu Jahal lahir kat Mekah lagi, cakap Arab fasih lagi. Kat mana dia? Kat mana sekarang kat mana dia? Neraka Abu Jahal tu. Abu Lahab. Abu Lahab siapa? Pas saudara Nabi lagi tu, cakap Arab duduk kat Mekah, lahir kat Mekah lagi. Kat mana dia? Masya-Allah. Kat neraka juga. Dan Aisyah, kita ni belajar kat sana sini, kita pun merendahkan orang lain. Tuhan kata apa? Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kamu mensucikan diri kamu. Jangan mensucikan diri. Allah lah yang paling mengetahui siapa di antara kamu yang paling bertakwa. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tuan-tuan macam Allah, kesimpulannya pada malam ini kita kena ingat bahawa kita tidak akan terlepas daripada dosa. Sentiasa beringat, berwaspada. Apatah lagi pula sekeliling kita syaitan banyak menghasut kita, ya, supaya melakukan dosa. So kena beware dan alert, sentiasa berhati-hati setiap masa supaya tidak melakukan dosa. Kalau terbuat dosa, cepat-cepat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita jumpa untuk tazkirah Ramadan pula lah.
Pulang maghrib adalah tazkirah Ramadan. Kita berjumpa insya-Allah di masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.